Kembali bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, segmen Kopi Panas pada hari ini kita nak berkongsi dengan penonton di luar sana, penonton Selamat Pagi Malaysia tentang pengurusan keuangan seperti biasa. Tapi topik hari ini fokus kepada topiknya My Money and Me. Bagaimana kita nak menguruskan wang? Kalau wang tu sampai kat kita, macam mana kita nak uruskan supaya duit tu tak terlebih kita guna? My Money and Me hari ini kita nak bersama dengan seorang tetamu dalam Kopi Panas kita, iaitu orang yang saya rasa kalau pasal duit tu dia dah petik, dia tahu apa nak buat. Itu bersama dengan Encik Muhammad Sani Ayub, merupakan ahli Majlis Kebangsaan Majlis Perancangan Kewangan Malaysia. Baik, duit adalah keperluan. Tapi apabila kita berubah dari satu masa ke satu masa, kadang-kadang duit itu juga bertukar fungsinya. Bukan lagi keperluan tapi menjadi kehendak. Lama-lama kita dah jadi mata duitan pun ada. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak memberi penjelasan definisi duit itu? Money. Okey, terima kasih saya ucapkan kerana menjemput saya ke sini. Menjawab pada soalan duit tadi, saya rasa terlalu seronok perkataan duit. Dan duit pula bermakna kepada berbagai orang berbeza. Kalau kita lihat macam dikatakan tadi dari segi keperluan dan terus mungkin kegunaan dia tu hinggalah kepada kelebihan lah pula dah jadi. So pada peringkat itu, jadi bila duit ini merupakan satu sumber yang mana sebagai satu elemen yang diguna pakai sebagai perantara. Perantara untuk mendapatkan sesuatu. Tapi duit tadi diguna pakai sebagai perantara untuk mendapatkan keperluan-keperluan tertentu. Jadi dia merupakan satu perantara. Jadi sebenarnya duit tadi menjadi meningkat atau keperluan dia jadi meningkat atau menjadi lebih atau dah jadi tak perlu atau jadi keperluan, ini disebabkan keperluan individu tadi. Individu tadi. Jadi nak pastikan perantara duit tadi wujud dan untuk memenuhi keperluan-keperluan individu tadi, maka suatu perancangan harus dilakukan supaya sebab keperluan dengan perantara tadi berbeza. Keperluan is more of kepada daripada dalam. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan keperluan-keperluan tertentu. Kita ambil contoh, benda kita tak pergi kedai, kita tak perlu pun kita beli. Contoh, sebenarnya tak ada keperluan. Itu kemahuan. Keperluan dengan kemahuan telah menjadi penyebab kenapa duit tadi menjadi berbeza di antara satu sama lain. Ia menjadi masalah kepada orang yang saya katakan golongan yang baru memulakan kerjaya, yang baru sahaja dapat gaji. Pada waktu itu semua benda dia mahukan. Betul. Sehingga dia tak tahu apa itu keperluan dan juga kehendak. Sehinggalah pada satu fasa, biasanya golongan yang berumur 30, dia sudah berada pada tahap garisan mencapai umur kematangan untuk berfikir bahawa apa keperluan dan juga kehendak. Yang banyak mengalami masalah keuangan adalah golongan daripada 20 hingga 30 ini. Sehingga bankrupt disebabkan oleh kad kredit 4 keping, 5 keping dan sebagainya. Macam mana kita nak sedarkan golongan ini sekarang kerana masalah itu berlaku di negara kita sekarang? Saya setuju sebab daripada analisa kita pun kita lihat peratus yang tinggi dari segi yang diisytiharkan muflis dari umur 25 hingga ke 44. Dan kita dari pihak MFPC, kita ada menyediakan bengkel-bengkel kesedaran yang menyeluruh untuk di seluruh negara, dan salah satunya yang kita namakan My Money and Me. My Money and Me ini yang kita adakan ialah khusus untuk tujuan kita kepada belia-belia muda tadi dari umur 21 hingga 35, kepada mereka yang baru melibatkan diri dalam pekerjaan, dan mereka seharusnya kita mendedahkan kepada mereka apa itu perancangan keuangan. Sebenarnya bila kita sebut perancangan keuangan, ramai yang mengatakan mereka dah tahu. Jadi ini sebabkan kita terpaksa turun dan menyedarkan kepada mereka bahawa perancangan keuangan ini sebenarnya mempunyai banyak perkara-perkara yang harus dinilai terlebih dahulu. Terutamanya bila kita akan adakan ini satu bengkel yang tak lama lagi akan ada pada 2 November di PJ, di mana kita mengharapkan di sini sasaran kita kepada golongan-golongan belia yang datang untuk beri pendedahan kepada mereka, dan pendedahan mengenai perancangan keuangan yang kita maklumkan, dan juga dalam bengkel tersebut kita maklumkan juga kenapa perlu buat persediaan
persaraan. Dan kenapa kena faham juga dari segi pembahagian harta umpamanya. Jadi ini konsep-konsep perancangan kewangan yang mungkin pada peringkat awal ramai tak sedar. Itu kalau kita lihat bila sampai ke persaraan ramai yang dah tak mencukupi dan sebagainya. Jadi My Money ME kali ini kita berusaha sama dengan agensi-agensi di mana KWSP pun ada membuat pembentangan di situ dan lembaga hasil dalam negeri pun ada buat pembentangan dan ketika banker tersebut diadakan kita juga mempunyai exhibition yang akan diadakan oleh AKPK dan juga EPF sendiri supaya ramai boleh bertanya terus kepada mereka. Jadi inilah yang kita bawakan kepada masyarakat umum terutama kepada belia-belia. Malah My Money ME ini juga kita juga berusaha sama dengan ini agensi-agensi pembangunan luar bandar bawah B40 tadi yang mana kita pastikan sampaikan maklumat atau dedahan awal mengenai apa perancangan kewangan yang sebenar. Dan ini juga boleh memberi pendedahan awal perbezaan dari segi keperluan dengan kemahuan tadi itu yang kita cuba utamakan. Tadi dikatakan fokus kepada kita nak memberikan pengetahuan dan juga kesedaran malah kemahiran untuk menguruskan kewangan adalah kepada mereka yang dalam lingkungan usia 25 hingga 35 tahun. Kenapa lingkungan usia ini sangat kritikal untuk kita tahu kesedaran, kemahiran dan juga pengetahuan pengurusan kewangan? Adakah kerana mereka ini dalam usia muda mereka cepat terpesona dan terpengaruh dengan persekitaran yang kadang-kadang menjejaskan perancangan yang sepatutnya. Sebab kalau ada kawan-kawan dia ada sesuatu barang yang kita tak ada, kita rasa kita pun nak beli walaupun tak perlu. Kenapa kritikal waktu itu? Okey, kumpulan ini yang kita anggapkan mereka baru bermula kejayaan mereka dan golongan ini juga baru bermula berkeluarga. Dan kita lihat bila dah mula situ kita dah mula menerima tanggungjawab peribadi dan tanggungjawab kekeluargaan. Dan kita nak pastikan pendedahan ini pada peringkat ini kerana perjalanan mereka dalam perjalanan hidup lebih jauh dan maka kena ada kesedaran ini untuk persediaan tertentu sebab perjalanan hidup tadilah yang mana peningkatan keperluannya timbul. Dulu anak tak sekolah, sekarang anak dah sekolah, betul anak sekolah besok anak dah kahwin dan sebagainya. Bila dah habis kahwin besok nak bersara harap anak tunggu, rupanya bersara besok kena duduk seorang-seorang. Contoh seumpama itu perancangan yang harus dibuat daripada sekarang. Sebab kalau perancangan dibuat pada awal maka susunan kewangan yang diperlukan tadi mungkin sumbangannya taklah seberat mana. Jadi dia dapat buat pengumpulan kalau kata orang menabung awal contohnya. Jadi di situlah buat supaya kumpulan-kumpulan di masa akan datang tadi diadakan. Dalam soal kita nak menguruskan wang, dalam soal untuk kita meningkatkan pendapatan setiap orang di Malaysia ini, kalau kita imbas belanjawan 2020 ada memperuntukkan untuk program dan juga inisiatif #Malaysia Kerja. Di bawahnya ada 4 program. Wanita kerja, graduan kerja, watan kerja dan juga perantis kerja. Jadi bagaimana Encik melihat #Malaysia Kerja ini mampu untuk menjana keuangan kepada mereka dalam masa yang sama kita beri kesedaran bahawa apa sahaja yang kita beri inisiatif melalui bajet ini harus digunakan dengan cukup berhemah supaya kita tidak lagi mengalami masalah seperti bankrupt, muflis dan sebagainya. Saya menyambut baik inisiatif ini. Pandangan kami kita melihat ini satu inisiatif yang boleh menjanakan keuangan, bukan saja keuangan negara keseluruhannya tapi keuangan keluarga. Saya melihatnya di sini dan dengan inisiatif-inisiatif yang telah disediakan, umpamanya kalau kerja dapat subsidi dan sebagainya kepada kedua-dua pihak iaitu majikan dan juga kerja tadi. Dan saya lihat ini akan memberi rangsangan kepada mereka-mereka itu untuk meneruskan menjanakan kekeluargaannya dan penambahan ini juga sudah pasti membantu untuk membuat perancangan keuangan yang lebih baik. Dan ini juga dapat menyumbang kepada kemesraan keluarga dan seterusnya. Kalau saya mungkin tidak berkesempatan untuk hadir dalam bengkel pengurusan kewangan itu, tapi secara ringkas mungkin tips bagi anak-anak muda kita khususnya supaya mereka ini sedikit sebanyak boleh mencorakkan
pengurusan kewangan yang lebih positif berbanding kalau mereka berbelanja hanya sembrono saja orang kata. Ya, kepada mereka yang di bengkel tersebut, kita ingin mendedahkan kepada mereka apa ertinya keperluan keuangan tadi, kenapa pentingnya keperluan ini, dihubung kaitnya dengan pelaburan, hubung kaitnya dengan inflasi, hubung kait dengan barangan dan peningkatan kos-kos perubatan dan sebagainya. Jadi pendedahan ini kita membuat kesedaran supaya menyediakan sesuatu sebelum berlaku. Umpamanya ramai orang kata menyediakan payung sebelum hujan, begitulah kaedahnya, supaya ada wang-wang tertentu ataupun dana-dana tertentu yang digunakan pakai sebagai yang kita panggil sebagai emergency fund. Ramai yang di kalangan kita mempunyai gunakan sepenuhnya tanpa ada emergency fund tersebut. Nah, itulah daripada ringkas. Terima kasih Cik Muhammad Sani Ayub, Ahli Majlis Kebangsaan Majlis Perancangan Kewangan Malaysia kerana bersama dengan kami hari ini. Semoga memberi sedikit sebanyak membuka mata masyarakat khususnya golongan muda kepentingan untuk merancang kewangan.